Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Yusuf Ishak yang sangat saya kasihi. Alhamdulillah. Mari sama-sama seperti biasa kita panjatkan terlebih dahulu sebanyak-banyak kesyukuran dan puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan sekalian alam ini yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang mencurahkan kepada kita segala kurniaan yang kita perlukan untuk meneruskan kehidupan ini dengan sempurna. Alhamdulillah. Dan kita syukur pada Allah sebab kita masih lagi diizinkan untuk terus bernafas meneruskan kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dihadiahkan iman menghiasi hati kita, menerangi perjalanan hidup kita. Dan begitu juga khusus doa kita dan syukur kita kerana pada pagi ini sekali lagi Allah masih lagi kurniakan kita kesempatan untuk bertemu dalam rancangan kuliah subuh anjuran Masjid Yusuf Ishak ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah segala usaha kita, diberkati ilmu yang dianugerahkan kepada kita, dijadikan apa yang kita lakukan ini sebagai saham yang ada manfaatnya untuk kita sepanjang hidup di dunia dan lebih-lebih lagi apabila kita kembali kepada Allah pada hari perhitungan nanti, ya. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik, sejahtera, bahagia bersama orang-orang yang dikasihi. Saya menyampaikan salam terlebih dahulu daripada pengerusi dan sekalian anggota lembaga pentadbir Masjid Yusuf Ishak ini, dan juga daripada pengurus serta para petugas masjid kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Mereka mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih di atas segala sumbangan dan juga kemurahan yang telah selama ini tuan-tuan dan puan-puan hulurkan untuk memastikan masjid dapat diuruskan dengan baik. Alhamdulillah masih dalam keadaan yang bila kita lihat yang jamaah yang masih dapat hadir untuk mengerjakan sama ada salat Jumaat ataupun salat fardu sekarang ini dapat melihat alhamdulillah masjid dalam keadaan yang sempurna, yang baik insya-Allah, dan mudah-mudahan sokongan kita ini akan terus dapat dimanfaatkan oleh pihak pengurusan masjid sampailah nanti tiba masanya dengan izin Allah. Mudah-mudahan tak lama lagi lah, mudah-mudahan ya kita dapat bertemu bersama-sama, bersalaman, ya, berjamaah, mengisi masa penuh keindahan dalam kelas kita apabila masjid dapat dibuka sepenuhnya nanti. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi teruskan tuan-tuan dan puan sekalian, mari kita teruskan dengan keihsanan kita, kemurahan kita, sokonglah Masjid Yusuf Ishak. Begitu juga semua masjid-masjid kita di Singapura dengan apa pun yang kita mampu dengan penuh keikhlasan di dalam hati, ya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah dalam kuliah-kuliah kita yang lalu kita telah mencari, membaca, membincangkan ayat-ayat Allah yang ada mengandungi kalimat Al-Quran. Alhamdulillah banyak juga yang telah kita pelajari, ya. Walaupun belum setahun lagi, kuliah kita bermula daripada bulan Januari kemarin, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sama ada banyak ataupun sedikit, yang penting barakahnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ya tuan-tuan dan puan sekalian. Minggu lepas kita dah mula membaca awal surah Fussilat dalam juz yang ke-24. Cuma minggu lepas kita sempat memerhatikan cuma 3 ayat yang pertama sahaja. Ayat pertama, kedua dan ketiga insya-Allah kita belum selesai lagi. Hari ini saya bercadang untuk membaca sambungannya ayat keempat dan yang seterusnya insya-Allah dengan izin Allah. Jadi mari sama-sama cuba kita semak, kita siapkan mushaf kita masing-masing, sama ada yang gunakan mushaf yang tercetak maupun yang ada dalam bentuk aplikasi handphone kita. Kita cari surah Fussilat. Surah Fussilat juz yang ke-24. Insya-Allah kita meneruskan bicara kita pada ayat yang keempat dan seterusnya insya-Allah. Baik, siap? Boleh? Terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minggu lepas kita baca ayat yang pertama, ayat kedua dan ayat ketiga, dan kita telah memberikan sedikit latar belakang. Saya sempat menyampaikan sedikit cerita, ya, peristiwa yang berlaku yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang kita baca kemarin, ya. Kisah bagaimana
sebagai kita kata ulang kaji ringkas ya sebelum kita teruskan bicara kita. Kan kita kata pada satu masa pemimpin-pemimpin Quraisy buat keputusan untuk hantar seorang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk buat permintaan, malah untuk buat tawaran. Buat permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti daripada menyampaikan agama yang baru pada pandangan mereka ya. Berhenti daripada memecah belahkan masyarakat di Mekah itu menurut pandangan mereka. Minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jangan lagi menyebut tentang ada ayat daripada Allah. Apa saja yang Nabi minta mereka sanggup untuk tunaikan, menawarkan kalau nak harta akan dikumpulkan jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang paling kaya di kalangan orang-orang Arab. Kalau nak pengaruh, kuasa, pengikut akan dilantik jadi seorang raja dengan segala kebesarannya. Ya, kalau hendak wanita untuk kita kata melepaskan nafsu baginda, akan dicari wanita yang paling cantik, berapa ramai pun akan dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua itu tidak disahut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi itu tidak mempunyai sebarang pun niat tujuan kepentingan peribadi untuk mendapatkan apa pun keuntungan dunia, tidak. Tapi semata-mata menjalankan tugas dan amanah kerana apa yang diperintahkan kepada Nabi itu merupakan ayat-ayat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan satu pilihan kepada baginda sama ada nak teruskan ataupun tidak. Wajib teruskan. Apa pun nak jadi, jadilah. Begitu sikap ketegasan, penuh keyakinan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan kemarin, orang yang dilantik oleh pemimpin-pemimpin Quraisy untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah, terkenal dengan hartanya, dengan keturunan bangsawannya, dengan ilmunya, dengan kepandaiannya, dengan kemahirannya berbahasa dan bersyair, bersajak, berpuisi ya. Mereka mengatakan kemungkinan ya si Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam sama ada dia dah gila ke, dia kena sakit jiwa ke, ataupun dia dirasuk oleh hantu syaitan ke, mungkin dia seorang ahli sihir ke, mungkin dia tu seorang tukang syair sahaja ke, pandai menggunakan bahasa untuk memukau pendengaran orang ramai dan sebagainya. Maka dihantar Utbah. Utbah dikenali orang yang ada ilmu lah, pandai baca, pandai tulis, ya, kemahiran tinggi dalam masalah bahasa, tahulah bab sihir sikit, bab penyakit sikit ya. Tapi akhirnya Utbah pulang dalam keadaan hampa ya. Apabila ditanya oleh orang-orang Quraisy, akhirnya Utbah mengatakan tidak dapat memujuk yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti. Malah Utbah memberikan pandangan, kita tak ada harapan lah untuk ubah Muhammad itu ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang dia buat kita biarkan. Kalau misal kata dia gagal dan rasanya akan gagal, dah akan habis begitu saja, pengikut dia pun akan balik kepada agama yang asal kita semua ya. Dia akan gagal, kata Utbah bin Rabi'ah Utbah bin Rabi'ah. Tapi kalau satu hari dia berjaya pun, dapat pengaruh, jadi orang besar, pengikutnya ramai, kita tumpang bahagia dan tumpang gembira sajalah, sebab kita sama-sama satu kaum, satu kampung. Dia berjaya, kita tumpang bahagianya ya. Jadi yang disarankan oleh Utbah bin Rabi'ah ialah apa saja yang dia nak bacakan pada siapa pun, ayat yang dia kata itu ayat kononnya turun daripada Tuhan, kita kacau aja, kita buat bising, kita tepuk tangan, kita pekik-pekik, kita bersorak-sorak, biar apa yang disampaikan itu terganggu dan orang tak dapat tumpukan perhatian untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita bentangkan kemarin kisah di sebalik turunnya ayat ini. Kemudian kita baca ayat pertama, kedua dan ketiga. Tuan-tuan puan-puan sekalian, cuba kita lihat sikit apa yang kita baca kemarin sebelum kita sambung dengan ayat yang keempat ya. Ayat yang ketiga kita kata Hamim. Ayat pertama ayat Hamim. Hamim. Kita kata hanya Allah saja yang diketahui ya. Wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu maksudnya. Maknanya kita kata ini sebagai satu ayat Allah, tujuan untuk menarik perhatian ya Utbah bin Rabi'ah tadi, dan juga cabaran kepada orang Quraisy. Kau sibuk kata Muhammad itu tukang syair lah, pandai gunakan bahasa lah ya. Kau nak cuba berhadapan dengan dia, nak patahkan hujah dia, tapi gunakan ayat ini Hamim.
perkataan-perkataan, huruf-huruf yang biasa kamu gunakan, kamu tak faham apa maknanya. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ilmu yang begitu luas dan tak semuanya diketahui oleh manusia. Lebih kurang itu yang kita bincangkan kemarin. Ayat yang kedua, kita kata Quran itu diturunkan oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditegaskan oleh ayat ini kepada orang-orang Quraisy melalui Utbah bin Rabi'ah tadi bahawa Quran ini bukan keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila nak berhenti boleh berhenti disampaikan. Tak. Sebab ini bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Quran ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana antara nama-nama Allah bersifatnya ialah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kamu tak payahlah nak cakap konon-konon kamu kesian kat Muhammad itu. Padahal ayat itu turun daripada Allah yang Maha Mengasihani, yang Maha Mengasihi, yang Maha Pemurah, yang Maha Ambil Berat, yang Maha Ambil Tahu, yang Maha Melindung akan hamba-hambanya, terutama sekali kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dah kita bincangkan kemarin. Dan yang ketiga, ada kita kata fussilat ayatu. Ayat-ayatnya diperincikan. Ini kan perkataan fussilat yang kita kata jadi nama pada surah ini. Fussilat ni ada 4. Ingat tak? Ada 4 makna kemarin. Kita tak payah urangkan satu, tak payah ulanglah semua sekali ya. Diperincikan satu persatu, dipisah-pisahkan bahagian-bahagiannya, dipelbagaikan cerita kandungannya, dibezakan daripada segala bentuk pertuturan, bahasa, penggunaan ataupun karangan yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab yang terdahulu. 4 makna, tuan-tuan puan-puan yang terlepas mungkin boleh rujuk kepada rakaman di Facebook Masjid Yusof Ishak, rakaman kuliah minggu lepas ya. Ayat-ayatnya diperincikan. Ya. Kemudian termasuk juga dalam ayat yang ketiga, kitab bacaan, dia merupakan kitab bacaan dalam bahasa Arab. Ya. Untuk dibaca, bukan untuk disimpan. Jadi, wahai orang Quraisy, kamu sibuk minta Muhammad itu berhenti dakwah, berhenti ajak manusia untuk beriman pada Tuhan yang satu. Tak, kamu yang dengar. Jangan suruh Muhammad itu berhenti. Kamu yang dengar, sebab yang diturunkan ini ialah satu kitab untuk kamu baca. Ya, untuk kamu berikan perhatian. Bacaan juga maknanya untuk kamu fahami isi kandungannya. Dan itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa yang susah. Ya, bukan bahasa yang terlalu sulit untuk kamu fahami, tidak. Ya, kemudian kata Allah dalam ayat yang ketiga, supaya mereka mengetahui. Ya, ataupun untuk kaum yang mengetahui. Jadi supaya manusia kenal siapa Allah sebenarnya. Manusia supaya kenal, tahu. Jangan sampai berada terus-terusan dalam kegelapan. Hakikat diri mereka sebagai manusia. Hakikat hidup mereka sementara waktu di dunia ini. Bahawa akan ada hidup selepas hidup di dunia yang semuanya tidak akan dapat melepaskan diri kembali kepada Allah untuk diperiksa, dihitung dan diberikan balasan sesuai dengan kehidupan yang kita atur untuk di dunia ini. Baik, itu telah kita bincangkan kemarin insya-Allah ya. Jadi kita lihat, kita kata ini adalah ayat-ayat yang diturunkan sebagai respon kepada apa yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy melalui Utbah bin Rabi'ah. Nah, kita lihat ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, basyiran wa nadhira. Okey, ini yang ayat ketiga ya. Sekarang kita pindah ayat yang keempat. Kata Allah, basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira. Basyira maknanya beri khabar gembira. Wa nadhira, nadhira maknanya beri amaran ataupun ancaman. Apa ni yang basyiran wa nadhiran? Biasa kalau perkataan basyiran wa nadhira, kalau kita jumpa dalam Al-Quran, dia merujuk kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi itu diutus oleh Allah dalam dakwah baginda mengajak manusia. Dakwah Nabi itu mengandungi khabar gembira. Khabar gembira maknanya siapa yang taat, siapa beriman ikut, maka dia akan masuk syurga. Syurga tu indah, macam-macam nikmat, kan? Berita gembira. Nadhiran, biasa Nabi ini juga menyampaikan amaran dan ancaman. Siapa degil, siapa engkar, siapa angkuh dan sombong, dia akan dapat neraka, dan neraka itu azabnya terlalu pedih. Itu biasa. Perkataan basyiran wa nadhira dalam Al-Quran merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat ini, ayat keempat surah apa tadi? Surah Fussilat, basyiran wa nadhiran ini merujuk kepada kitab yang Allah turunkan. Bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini merujuk kepada kitab Al-Quranul Karim. Kenapa kita katakan demikian? Sebab daripada yang tadi, ayat kedua, ketiga yang kita baca semua mengenai kitab yang Allah turunkan. Jadi ini balik kepada cerita ayat yang ketiga. Ya kan? Ayat keempat cerita tentang Al-Quran. Nah, oleh kerana itu kita dapat faham. Nombor satu, bahawa yang mengandungi khabar gembira itu bukan hanya kata-kata Nabi dalam dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi yang mengandungi khabar gembira juga ada dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan, firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Quran. Yang menyampaikan ancaman, amaran, warnings, itu bukan hanya kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peranan Nabi itu sebagai seorang rasul yang diutuskan Tuhan, tak. Malah Quran itu sendiri yang mengandungi ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran pun terdapat ayat-ayat yang memberi amaran dan ancaman jelas dan tegas agar manusia ini beringat jangan sampai akhirnya layak hanya untuk dicampakkan dalam neraka. Nampak tuan-tuan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyir, Quran pun basyir. Nabi sallallahu alaihi wasallam nadhir, Quran pun nadhir. Nampak tuan-tuan? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita jumpa satu lagi keterangan. Apa ciri Al-Quran? Quran mengandungi ini. Basyiran wa nadhira. Dalam Quran ayatnya banyak, berita baik pun dia, berita amaran pun dia. Nampak tuan-tuan? Baik. Yang kedua kita lihat ya. Cuba kita balik kepada ayat 1, 2, 3 kemarin. Kita balik ke sini ya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Quran itu selepas Hamim ya, kedua tanzilum minar rahmanir rahim. Ya, tanzilum minar rahmanir rahim. Quran diturunkan oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Siapa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya apa? Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha Baik. Itu Allah. Ya kan? Cuma bila kita baca sampai sini, ini diturunkan oleh Allah yang begini sifatnya. Allah kata basyiran wa nadhira, ada khabar gembira, ada juga ancaman nak menunjukkan. Hai manusia, ya, kita kena yakin Allah itu Maha Pemurah. Allah itu Maha Pengasih. Kerana kemurahan dan kasih sayang Allah, Allah turunkan Al-Quran. Allah utus orang Nabi sebagai panduan. Kerana Allah tidak mahu manusia ini hidupnya dalam kegelapan, kejahilan, tak tahu apa-apa, tak tahu nak sembah siapa, tak tahu macam mana nak sembah Tuhannya, ya kan? Kerana Allah sayang, kerana Allah itu pengasih, Allah hendak kita hidup teratur, kan? Allah hendak kita hidup ini punya pengharapan. Allah hendak kita hidup ini akhirnya kita jalan ikut mana yang Allah tentukan dan kita akan selamat. Dunia pun kita selamat, akhirat pun dapat syurga. Allah hendak macam tu. Sesuai dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi bila sampai kat sini Allah ingatkan. But, there's a but. Akan tetapi ingat bahawa di sebalik kemurahan Allah, di sebalik kecintaan Allah, di sebalik kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, ingat Allah juga ada isikan amaran dalam wahyu dan firman-Nya. Bukan main Allah tu pemurah-pemurah seterusnya semua, sampaikan apa? Orang buat jahat pun tak apa, orang buat salah pun tak apa, orang kufur tak nak beriman pun tak apa, biarkan. Tak. Allah Maha Pengasih itu asasnya. Maha Penyayang, ya, itu utamanya. Tapi dalam masa yang sama ingat, kitab yang aku turunkan ni sebagai panduan juga ada bicara tentang apa? Tentang ancaman. So there's a balance. Ada keseimbangan untuk manusia. Di sebalik dia mengejar cinta Allah, kasih Allah, sayangnya Allah, rahmatnya Allah, harapkan syurga Allah, jangan lupa, ya kan? Ada ancaman yang Allah turunkan melalui firman dan wahyunya.
Maka itu sebagai peringatan kepada orang Quraisy juga, ya. Kamu hendak hidup senang, kamu hendak hidup tidak diganggu, kamu hendak hidup kamu ikut apa yang kamu suka, ya kan? Banyak benda itu yang Quran izinkan. Nak makan apa boleh, ya kan? Nak minum apa boleh, nak buat apa boleh. Cuma sikit peraturan Allah tetapkan yang merupakan larangan tu jangan langgar. Nak minum apa minum boleh, tapi yang namanya arak tak boleh. Nak makan apa makan boleh, daging babi tak boleh, daging binatang yang dah jadi bangkai tak disembelih tak boleh, ya kan? Nak kerja apa boleh, boleh. Tapi kerja yang tak boleh, yang melanggar hukum Allah, ada peraturannya, ya kan? Jadi Allah kata, bagus, Quran ni bagus sebab turun daripada Allah Maha Pengasih, penuh dengan khabar gembira. But jangan lupa, wahai manusia, wahai insan yang selalu lupa, ingat, Allah itu di sebalik kemurahan dan kecintaannya ada ketegasan dan keadilannya, ya, akan membalas sebagai ancaman dan amaran kalau manusia ini yang pilih untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tu? Ya, baik. Kemudian kita sambung. Fa'arada aktsaruhum. Fa'arada aktsaruhum, ramai kebanyakan manusia a'rada, berpaling. Akan tetapi ramai yang berpaling. Allah dah turunkan Quran. Quran tu ada seimbang, ada peringatan baik, ada ancaman dan amaran keras. Manusia itu ramai yang berpaling. Kenapa manusia berpaling? Manusia tak nak buka hatinya. Manusia tak nak lembutkan jiwanya. Manusia tidak mahu buka telinganya untuk mendengar, tak mahu buka matanya untuk melihat dan memerhatikan, merenung bahawa ada yang namanya kebenaran dan ada yang namanya kebatilan, ada namanya iman, ada namanya kufur, ada namanya dunia, tapi ada yang namanya akhirat juga, ada yang namanya syurga, ada yang namanya neraka. Ya kan? Jadi manusia berpaling. Kenapa? Itulah kesombongan yang ada dalam diri sebahagian manusia. Malah kata Allah ramai. Ya, fa'arada aktsaruhum, maka berpalinglah kebanyakan daripada mereka. Ya, mereka itu siapa? Kalau kita lihat pada cerita ini, kisah sababun nuzulnya, mereka maknanya balik kepada orang-orang Quraisy yang musyrik tadilah. Tetapi bila kita lihat tafsiran para ulama menerangkan, mereka ini sebenarnya ramai ini ialah manusia. Ramai manusia yang pilih untuk berpaling, dan kata Allah, fahum la yasmaun, maka mereka tidak mendengar, ya. Maaf. Mereka tidak mendengar. Tidak mendengar. Nampak tuan-tuan? Bila dah berpaling, dah memang tak nak. Kita lihat, bila tadi Utbah bin Rabi'ah datang, itu bukan datang dalam keadaan hati yang, kata kita orang, macam kain putih ataupun macam kertas putih. Datang nak mendengar, nak catat, nak pertimbangkan. Tidak, datang memang dah ada sikap, memang dah ada, kita kata dah ada pendirian, dah ada keputusan, wakil kepada orang-orang Quraisy, memang kita nak tolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hantar si Utbah bin Rabi'ah pergi pun pasal apa? Pasal nak suruh dia berhenti, bukan suruh dia sampaikan, suruh dia terangkan, tidak, suruh dia berhenti. Buat tawaran. Ya, kalau boleh stoplah, jangan ajak orang pada agama Islam yang kamu bawa ni, ya tak? Jadi kerana pendirian dah ada. Ya kan? Keputusan dah ada, hati tu dah pilih untuk berpaling, memang tak nak dengar pun. Maka bila disampaikan pada mereka, ada basyiran ke, ada nadhiran ke, turun daripada Tuhan ke, walaupun bahasa Arab sekalipun, bahasa yang mereka boleh faham dengan mudah sekalipun, walaupun ayatnya dah bagi-bagikan, bukan panjang-panjang ayatnya, ada bahagian-bahagian mudah dengar, proses faham, dengar lagi, proses faham, kan mudah. Tapi kerana ini mereka berpaling, akhirnya mereka fahum la yasma'un, mereka tidak mendengar. Nampak tuan-tuan? Subhanallah. Kita sambung sikit lagi sebelum saya huraikan lagi ayat ini, ya. Ayat yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Mereka mengatakan, kami ini, hati-hati kami tertutup dah daripada segala yang kau ajak kami untuk beriman. Ya Muhammad, kau ajak pada agama apa pun, kau kata kau ajak kami berpercaya pada Tuhan yang satu namanya Allah pun, kami dah tertutup dah hati kami. Ya, hati tertutup. Apa kata mereka? Ini dalam ayat yang kelima, ya, ayat kelima sekarang. Apa kata mereka? Hati kami
sudah tertutup. Wa fi adhanina waqrun, dan telinga-telinga kami pun tersumbat. Ni kata-kata mereka ni. Telinga kami tersumbat. Apa tuan-tuan? Ya. Wa min bainina wa bainika hijab. Antara kita, antara engkau dan kami ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ada penghadang. Ada hijab. Nampak tuan-tuan? Ada penghadang. Ini kata-kata mereka. Fa'mal innana amilun. Jadi kerana itu maka akhirnya rumusan mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala yang tak nak beriman, therefore rumusan mereka ialah kau buat apa saja, kami buat apa saja. Fa'mal innana amilun. Kau buatlah, hampa kau nak buat apa saja kau nak buat, silakan kau buat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innana amilun, kami pun akan buat apa saja yang kami nak buat. Ini conclusion mereka. Mereka tu siapa? Yang kata kami tu siapa? Orang-orang yang pilih tak nak beriman, yang dah berpaling, yang tidak mahu mendengar dan tak akan mampu mendengar. Kata Allah, mereka berkata. Nampak tak? Dalam ayat ni Allah menceritakan apa kata-kata mereka. Kata mereka ialah, sudahlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah. Habis ceritalah. Ya, kau nak buat apa kau buatlah. Pasal apa? Hati kami ni dah tertutup. We will never believe in you. Kami tak akan ikut engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kami dah tertutup, telinga kami dah tersumbat, dan di antara kita ada penghadang dah, hijab. Ada hijab, ada penghadang, ada pelindung, ada dinding. Oleh kerana itu dah, you go your way, we will go our own ways. Ya, kau buatlah apa kau nak buat, fa'mal, kau buatlah, innana amilun. Kami akan buat apa yang kami rasa kami nak buat. Dah. Nampak tuan-tuan? Baik. Jadi ayat ini subhanallah, tuan-tuan apa-apa sekalian ya. Peringatan kepada kita tahu. Betapa Al-Quranul Karim itu Allah turunkan untuk kebaikan kita. Tapi kalau kita ini tidak mahu mendengar, kita menolak kebaikan yang Allah nak beri. Quran itu datang sebagai peringatan kepada kita dan kita perlukan peringatan. Tapi bila kita sumbatkan telinga kita, kita yang tolak peringatan daripada Allah. Angkuh dan sombongnya kita. Kita melihat bagaimana Quran itu dalam bahasa yang boleh kita faham. Asalnya diturunkan kepada orang Arab, gunakan bahasa Arab. Tapi bila diterjemahkan, dihuraikan, berkurun-kurun lamanya, kepada siapa pun mudah nak faham. Kita baca terjemahan, kita faham. Para ulama huraikan lagi, ada hadis Nabi terangkan lagi. Tapi kalau kita pilih untuk berpaling, ini pilihan-pilihan kita. Subhanallah. Apa yang ada dalam kitab Allah itu tidak akan mampu kita dengar. Kebenaran yang Allah tunjukkan tak akan mampu kita lihat. Ya. Nah, kita lihat ya. Kat sini ada satu fenomena yang saya boleh kaitkan dengan, kita kata, dengan jiwa manusia, tuan-tuan ya. Manusia ini dikurniakan oleh Allah keupayaan untuk mendengar. Ya. Kita kata panca indera mendengar itu melalui anggota yang namanya telinga. Mendengar itu mudah. Sebab telinga ini sentiasa sedia terbuka. Ya kan? Kalau kita nak cakap, nak kena gerakkan mulut, nak gerakkan lidah, ya kan? Kalau mulut diam, tak ada suara. Tetapi kalau telinga, lebih mudah mendengar daripada kita bercakap sebenarnya. Pasal apa? Memang tersedia terbuka. Tak payah nak pasang, nak switch on, switch off, ya, nak letak alat apa-apa, kecuali mereka yang memang diuji oleh Allah dengan kekurangan alat pendengarannya. Itu belakang ceritalah, itu cerita lainnya. Tapi bagi kita manusia yang sihat, Allah anugerahkan nak mendengar ni mudah. Ya. To hear is one of the easiest thing seorang manusia boleh lakukan. Mendengar itu antara perkara yang paling mudah seorang manusia boleh buat. But at the same time, to listen is one of the most difficult thing that a human being can do.
Ya, tetapi nak mendengar juga dalam masa yang sama ialah di antara perkara yang paling susah seorang manusia mampu lakukan. Kat sinilah. Allah dah kata bahasanya bahasa indah sebab yang turunkan tu Maha Pengasih. Bahasanya bahasa Arab, memang untuk kitab bacaan, memang it's design, dikarang oleh Tuhan untuk dapat dibaca. Ya, kadang-kadang ada orang kalau menulis sengaja nak susahkan orang. Yalah, kadang-kadang orang melihat bahasa sastra tu bahasa yang indah bagi dia. Kadang-kadang orang baca pun susah nak faham. Saya pun kadang-kadang gitu, kadang datang angin nak tulis sajak ke, ya, nak berpuisi ke. Saya tahu kalau saya buat itu saya tulis bukan semua orang faham pun, ya kan? Tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak, ini kitab bukan syair. Ini kitab untuk dibaca, untuk difahami dalam bahasa yang mudah. Ya. Tapi lihat, ramai yang berpaling dan tidak mampu mendengar. Sebab mendengar itu perkara yang mudah, dalam masa yang sama mendengar juga boleh menjadi perkara yang paling susah. It is one of the easiest thing to do, it can be at the same time the most difficult thing to achieve. Ya. Semuanya kembali kepada pendengaran yang bagaimana yang kita pilih bila kita berhadapan dengan sesuatu peringatan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pendengaran ini macam-macam jenis. Kalau orang belajar ilmu psikologi, dia tahu there are different and various types of listening. Macam-macam. Saya nak sebut 3 jenis sajalah. Banyak saya cuba baca lebih kurang macam-macam rupanya jenis manusia mendengar, ya. Ada empathetic listening, sympathetic listening, macam-macam. Tapi saya nak buat 3. Ya, nombor 1. Ada yang namanya ini kita highlight pertamalah, ya, hari ini. Kata kita kata Allah selective listening. Ada yang namanya pendengaran itu pendengaran selektif, memilih, pendengaran yang memilih. Dan ini dalam banyak kajian menunjukkan dia sesuatu yang bersifat negatif. Selective listening bermaksud apa? Kita memilih untuk mendengar hanya benda yang kita nak dengar sahaja. Sama ada benda tu kerana kita suka ataupun kerana kita tak suka. Ya kan? Mana yang kita hendak dengar sahaja yang kita pilih untuk mendengar, maka itu namanya selective listening. Dan ini boleh timbul banyak masalah. Kita bukan mendengar dengan jujur. Kita bukan mendengar dengan hati terbuka. Kita bukan mendengar untuk memahami. Tapi kita hanya hendak mendengar apa yang kita pilih untuk mendengar. Kadang-kadang kerana kita suka, aku nak dengar yang aku dapat kahwin dengan Minah yang aku suka tu. Katalah, ya. Dia nak dengan dia juga. Dah cuba pujuk, kasih hadiah, tak layan. Satu masa dia panggil orang, kasih orang tengah, kau pujuk, kau terangkan aku ni baik macam mana, aku anak siapa, anak Pak Ustaz tau, ya, kalau tak ambil aku rugi, kasih hadiah macam-macam. Bila dia datang lepas minggu, kita tanya khabar, apa cerita, macam mana? Yang kita nak dengar apa? Yang kita nak dengar ialah kerana kita suka dengan orang tu, yang kita nak dengar hanyalah perkataan ya, dia terima. Betul tak? Kalau member tu datang pada kita, Man, susahlah Man, aku dah cakap kemarin 4 kali aku telefon, kasih mesej gitu gini. Yalah, sekejap dia kata gini, sekejap kata gitu. Masa jumpa kat sana macam ni, masa jumpa kat sini macam gini. Macam-macam cerita kawan kita sampaikan. Seminggu dia usaha. Ya? Untuk orang yang dimaksudkan oleh kita itu, yang kita suka tu akan terbuka hatinya menerima kita. Bila ceritanya panjang, kita tak dengar semua. Ya. Susah nak dengar semua. Yang kita nak dengar apa? The last part. Yang kita nak dengar ialah, ya, dia pun suka pada aku. Itu je. Ya? Kita nak itu je, selective listening. Yang kita hendak aja. Berapa banyak dalam kehidupan kita punya sikap yang seperti ini. Kadang-kadang kerana kita tak suka. Sebaliknya, kita kalau benci kat seseorang, ya kan? Kita mula dendam. Kita mula cari pasal dengan dia. Kita benci sangatlah, meluak saya sampai malam pun saya nak tidur teringat dia. Bukan teringat apa, saya menyampah kan. Ya, saya pergi kerja pun menyampah, balik kerja pun menyampah. Saya ingat dia je. Saya tak boleh lah. Jangan kata tengok muka dia. Dengar nama pun saya tak boleh. Orang macam ni kadang-kadang, bila orang nak bercakap tentang orang yang dia benci, dia cuma nak dengar benda tak baik pasal orang tu je. Very selective listening. Pasal dia benci. Dia nak dengar orang tu buat salah. Kalau cakap orang tu pergi masjid, tak dengar.
Orang kalau dia benci, takkan nak dengar cerita dia pergi masjid. Takkan nak dengar cerita dia pergi belajar mengaji. Takkan nak dengar cerita anak dia berjaya. Takkan nak dengar cerita dapat bonus. Tak ada. Tapi kalau dia accident, kan? Suka dia. Pasal dia benci. This selective listening di antara perkara yang menyebabkan benda-benda ini berlaku. Lihat ya, manusia. Bila dia berhadapan dengan sesuatu yang beri khabar gembira, good news, happy news, pleasantries, ya kan? Dengan sesuatu yang berikan warnings, ya kan? Yang kita kata yang menakutkan, yang menggerunkan. Kita pilih yang mana kita nak dengar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau ada dua benda ataupun satu orang sampaikan dua side of the stories, kita nak dengar mana? Yang buat kita senang ataupun yang buat kita terancam dan rasa takut? Kita pilih, biasanya kita akan nak dengar yang ini saja. Ya kan? Orang-orang Quraisy kalau didatangi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak datang katalah nak ajak mereka untuk ikut kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa orang Quraisy akan terima. Tak ada masalah. Kalau apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu semua benda yang mereka suka, mesti mereka akan terima. Ya kan? Mari sembah Allah, Tuhan yang besar, tapi dalam masa yang sama Tuhan yang banyak-banyak ni berhala kita jalan terus. Tak apa, ini semua kecil-kecil, tapi ingat ada sekarang aku nak kenalkan ada Tuhan yang besar. Saya rasa mereka akan terima pasal mereka suka dapat teruskan lagi warisan yang lama tu, ya kan? Mari kita sebagai manusia Tuhan dah ajar, ya, kita carilah kebahagiaan dunia akhirat, ya. Tapi yang kaya tetap kaya, teruskan menindas yang miskin. Oh, suka mereka pasal yang kaya tu selama ini dapat memperalatkan yang miskin. Sampai peringkat ada yang sampai terhutang budi, terhutang macam-macam, tak boleh bayar, jadi hamba dia. Kan suka dia. Tapi bila suruh buang benda itu dengan mengatakan siapa yang menganiaya, menzalimi akan dapat ancaman dosa, neraka daripada Allah, dia tak sukalah. So kat sini namanya selective listening masuk. Dia cuma nak dengar yang ini aja. Sebab itu Allah sebut, hey manusia, wahai orang-orang Quraisy yang mana menghantar wakil melalui Utbah bin Rabi'ah, kamu berhadapan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak negotiate, nak tawar-menawar macam-macam supaya dia berhenti. Ingat, Quran itu ada bahagian ni, ada bahagian ni. Dengar dua-dua, berikan perhatian. Ini tak dapat didengar, tak boleh masuk, cannot accept. Sebab itu akhirnya mereka mengatakan apa? Because selective listening, mereka tidak mendengar, mereka berpaling sama sekali, kata hati kami dah tertutup. Minta maaf jelah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, qulubuna fi akinnah. Hati-hati kami dah tertutup. Wa fi adhanina waqr. Dalam telinga kami pun dah tersumbat. Bila dah tersumbat maknanya apa? Mana yang kau cakap bagus, kita suka, kita dengar. Mana yang cakap kau lebih kurang tak terimalah, tak selesa, tak sesuai dengan selera kami, sudah. Dan di antara engkau dan kami ada penghadangnya, ada tembok. Kau buatlah apa kau nak buat, kami akan terus buat apa yang kami akan buat. Kami akan terus sembah berhala, kami akan terus dengan cara hidup kami, ya, yang kuat menindas yang miskin, anak-anak perempuan dilahirkan kami tanam hidup-hidup, dan seterusnya. Nampak tuan-tuan? Ini akhirnya selective listening sampai satu peringkat yang kita nak dengar, yang kita suka dengar, susah nak dapat. Yang kita tak nak dengar, cerita pasal syurga neraka ni, tak suka dengar. Tapi itu yang selalu diingatkan. Akhirnya dia bawa kepada apa? Bawa kepada pseudo listening ataupun fake listening. Dia action dengar tapi tak dengar. Macam kita lah tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah, daripada kecil, daripada muda, ya, lepas balik sekolah tak terus balik rumah, pergi main bola sampai koyak seluar, sampai apa, sampai rumah mak membebel, mak beletih macam-macam, je tak? Kita dengar ke? Mana ada nak dengar tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita duduk kena marah mak beletih. Kita balik dah lapar ni. Balik kena marah, masuk rumah je kita mandi, bersihkan badan. Sebelum maghrib kita makan, perut dah lapar, makan nasi sayur bening dengan ikan kicap dan sebagainya kan. Sambil kita makan, mak marah, bising macam-macam. Mana kita dengar tuan-tuan puan-puan sekalian? Kalau dengar terus tak lagi buat macam tu, besok buat lagi, lusa buat lagi, ya kan?
Macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang suami isteri begitu kan? Suami isteri begitu kan? Antara suami isteri kalau ada isu, ada masalah, ada ketegangan, ada krisis, bila ada pihak satu yang bercakap, berikan pandangan, teguran, nasihat, sampai satu peringkat, daripada kita ini patutnya mendengar semua dengan hati terbuka, kita cuma pilih nak dengar mana kita nak dengar je. Lepas sampai satu masa dah makin teruk, kita action dengar, pasang telinga, tapi kita tak dengar apa pun. Ya, isteri dah membebel berceloteh dah 3 jam, dah sampai masa nak tidur, bang, abang dengar tak saya cakap tadi? Dengar. Tapi satu benda tak masuk kepala kita pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fitrah manusia, ya kan? Telinga ni ada. Bila orang bercakap, suara masuk. That's the easiest thing to do. Untuk mendengar peringkat itu paling mudah. Tak ada kita kena sumbat, dia akan dengar. Ya kan? Tak payah nak pasang apa lagi amplifier ke apa nak masukkan suara orang, dah tak payah lagi dah. Tetapi the most difficult thing is that macam mana suara itu kita proses menjadi perkara yang kita fikirkan, kita renungkan dan meresap dalam hati kita untuk kita buat tindakan. Kalau kita dah tak suka, kita tak nak buat pun. Kita tak suka, kita tak nak fikir pun. Kita nak cuba faham pun. Ya kan? Selective listening. No. Allah dah ingatkan. Jadi orang beriman, orang nak kebenaran, listen. Ini kitab, ini wahyu yang aku turunkan, both parts kamu kena dengar. Jangan hanya nak tahu pasal syurga sahaja, tak. Jangan hanya tahu bahawa kalau kamu itu taat, kamu dapat berkat. La in syakartum la azidannakum. Jangan itu aja. Apa makna la in syakartum la azidannakum? La azidannakum, sekiranya kamu syukur, nescaya akan aku tambahkan lagi untuk kamu. Tu ayat Allah kan? Kita pun alhamdulillah, baguslah. Allah kasih nikmat, kita syukur tau. Kalau syukur kita dapat lagi. Lagi besar untung kita, lagi banyak Tuhan curahkan pada kita. Bukan itu saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jangan hanya nak dengar itu saja. Takut nanti besok lusa bila sesekali diuji oleh Allah, Allah tarik balik sedikit nikmat yang pernah diberikan pada kita, kita putus asa, kita salahkan Tuhan, kita tak terima takdir Allah. Jangan. Sebab kita harus bersedia. Allah juga mengatakan, wala in kafartum, sekiranya kamu kufur, tak tahu nak syukur dengan nikmat yang aku berikan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku itu amat pedih. Ancaman. So, orang yang berjaya insya-Allah, ya kan, ialah orang yang mahu mendengar. Yang kita bicarakan sekarang ini ialah antara kita dengan Allah, tuan-tuan. Ya, antara kita manusia dengan manusia itu lain. Ya kan? Antara kita dengan Allah, kita dah mengatakan kita beriman. Kita percaya Allah itu Tuhan yang satu. Inilah kitab Allah turunkan. Baca kitab ini. Al-Quran ini ayatnya kita perhatikan. Firman Allah ini kita jadikan pegangan. Do not be selective when it comes to the words of Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersikap memilih dengan apa yang Allah firmankan menjadi panduan hidup kita. Semua yang Allah firmankan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Mungkin ada orang persoalkan, Ustaz, kalau tak ada selective listening, semua yang kita dengar semua kita kena percaya ke, semua kita nak terima ke, semua kita nak pakai ke? Habis kalau ada ayat Quran itu tafsirannya yang sampaikan tu tafsirannya menyeleweng ataupun tafsirannya tak tepat. Asal nama Quran je kita kena terima semua ke? Mesti ada kita memilih juga, kita kena menapis juga kan? Ya, takkan semua yang orang cakap pasal Quran kita terima, nanti tafsiran yang bukan-bukan bawa kepada ajaran sesat, ya, ataupun pelaksanaan agama macam sekarang sebagian orang kerana baca Quran tak sempurna, tafsirannya tak betul, tak cari huraiannya, maka itu yang buat macam-macam kerosakan di muka bumi, bom sana, bom sini, tembak sana, tembak sini atas nama agama. Mesti selektif, Ustaz. Kalau selektif listening tak boleh, susah kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu betul, tapi itu bukan selective listening namanya. Nombor 3, dia perlu ada critical listening ataupun namanya evaluative listening. Beza critical ataupun evaluative listening dengan selective listening. Selective listening maknanya apa? Sebelum orang cakap, sebelum baca Al-Quran, kita dah buat pendirian ikut nafsu kita dulu. Ikut apa yang kita suka, apa kita tak suka. That is selective listening and that is wrong. Itu salah. Bila berhadapan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata dengan Allah, kita orang dengan orang kasih nasihat, saudara kita beri teguran.
Kalau kita start mendengar dengan gunakan selective listening, you will be in big trouble. Kita akan jadi masalah. Pasal kita tak nak dengar teguran orang. Kita dah pilih dulu. Allah cakap je banyak, dia ni siapa je. Allah cakap aku ni bodoh ke. Kita dah buat perception dulu. Alah aku macam mana pun kau cakaplah. Dalam hati kita ni, kau cakaplah. Ya, aku mesti buat punya. Aku dah tergila dengan bini si Mamat tu, aku mesti kebas bini dia daripada dia. Orang nasihat macam mana pun, kita selective listening. Kita dah buat pendirian dulu. Sampai satu peringkat, kita akan cuba macam mana pun untuk mewajarkan, cari alasan mewajarkan tindakan kita yang memang sebenarnya salah. That is selective listening. Jangan tuan-tuan. Yang kita bincangkan perlu ada dalam diri kita ialah critical listening ataupun evaluative listening. Maknanya apa? Bila orang sampaikan sesuatu, difikirkan. Allah berfirman demikian. Kita dengar mesti dengar. Ya. Terima ini ayat Allah ya. Tapi huraiannya diberikan oleh ustaz tu ke, pendakwah ini ke, guru itu ke, member ini ke, abang kita ke, pakcik kita, sampaikan sesuatu pengertian tentang ayat Quran. Kita kena buat penilaian. Bukan maknanya kerana tak boleh selective listening, semua yang orang cakap pasal Quran kita terima semua. Bengong kita jadi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kena selective. Bukan, kena critical and evaluative listening kita. Fikir, tengok. Ya, orang ni tegur aku. Dia kata berdasarkan ayat ini. Tapi aku tak pernah dengar ayat tu maksudnya macam dia cakap. Betul ke tak betul? Jangan terus terima. Fikirkan, tanya ustaz yang lain pula, cari bahan, baca, buat penilaian. Oh, yang dia cakap betul lah. Aku selama ni aku tak betul faham semua. Okey, alhamdulillah kita dapat ilmu. Kita ubah pendirian kita, ubah kesilapan kita, ya kan? Tapi lepas buat penilaian, yang dia cakap tak betul. Walaupun dia gunakan ayat Quran, tapi tafsirannya tafsiran mana dia ambil, dah check dengan buku tu, tanya ustaz ni, bincang, buat kajian, lainlah. Ada hadis daripada Nabi SAW terangkan yang berbeza. Nah, kita tolak dengan baik. Terima kasih. Sebab apa? Kita perlu ada keupayaan untuk menapis dan menilai. Ya. Yang dijadikan bicara dalam ayat-ayat surah Fussilat yang kita katakan pada hari ini ialah Quran itu ada dua bahagian. Ya, the good parts, the good stories ada, but the warnings are also there. Ya, ancaman, amaran daripada Allah tetap ada. Jangan hanya mahu baca ayat-ayat Allah benda yang kita suka aja, jangan. Itu masalah dia. Ya, pengajaran pada kita. Jangan hanya baca ayat Allah yang kita nak dengar aja. Jangan hanya kaji ayat Allah mana yang sesuai dengan selera kita saja. Tak. Ayat Allah semuanya itu benar. Bila dengar. Kalau Allah kata sesuatu tak boleh padahal kita selama ni suka buat, dan kita kena revise our habit, our attitude. Kena ubah. Ya kan? Takut kalau benda ini sampai menjadi sebahagian daripada ciri kepribadian kita. Ya, kita suka berpaling sampai kita dah tak mampu mendengar. Akhirnya bila kita dah bosan, kita buat pendirian, sudahlah, memang aku ni hati dah kotor, aku hati dah keras, ya memang aku telinga ni Allah tak jadikan boleh mendengar nasihat. Ya nak cakap apa pun ustaz cakaplah, antara ustaz dengan saya memang dah tak ngam ustaz, dah ada dinding antara kita ustaz. Jangan macam gitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Takut terkena benda-benda ini pada diri kita. Ya, nampak tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah. Baik. Ini ayat pertama sampai ayat yang kelima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ya, sedikit lagi. Kita dah dapat ayat pertama sampai kelima surah Fussilat tadi. Untuk melengkapkan lagi bicara kita tentang surah Fussilat, tuan-tuan lihat ya. Saya ada berikan gambaran minggu lepas bahawa dalam surah Fussilat ada dua ayat yang ada sebut Quran. Ya, kemarin kita baca ayat yang ketiga ada perkataan Quran, ya kan? Kitabun fussilat ayatuhu, kitab yang diperincikan ayat-ayatnya, Quranan Arabian, kitab bacaan dalam bahasa Arab. Ada satu tempat lagi dalam surah Fussilat juga. Kita nak lihat ayat ini sebagai penutup bicara kita. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-25 dan 26. Sikit tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah sebelum kita tutup bahagian surah Fussilat ini. Lihat ayat 25 tuan-tuan ya.
Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qayyadna lahum. Ada tuan-tuan? Ayat 25 ya, surah Fussilat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qayyadna lahum qurana'a. Dan kami sediakan untuk mereka ni kalau kita baca ayat sebelumnya, orang-orang yang pilih untuk kufur, orang-orang yang pilih untuk ingkar dengan Allah. Orang-orang yang akhirnya kata Allah berikan gambaran mereka akan dapat tempat dalam neraka. Jadi kata Allah, masa kat dunia lagi, kami memang sediakan untuk mereka sahabat-sahabat dan teman-teman. Qurana. Qurana maknanya members, partners, ya, associates kepada mereka-mereka itu. Yang macam mana? Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kerja member-member mereka ini masa kat dunia ialah menghiaskan untuk mereka kehidupan dunia dan akhirat mereka. Hiaskan maknanya apa? Dia akan, kita kata, akan menyilaukan pandangan mereka. Bila hidup kat dunia, mana yang cantik pada nafsu mereka, wah, member-member ni akan hasut, akan cocok. Oh, ini bagus, ya. Tak payah dengar tazkirah Ustaz Patris tu, tak payah dengar syarahan Pak Ustaz, Mak Ustazah, tak payah. Apa yang biasa kau buat dah bagus dah. Kalau tak buat rugi. Anti tua lah boleh taubat, sekarang masih muda, enjoy dulu. Nampak tak? Cantik dunia kita. Ya, sampaikan peringkat apa? Sampaikan bila kita dah terlalu ikut dengan nafsu kita, bila kita dah terdodoi dengan bisikan-bisikan daripada Qurana, kata Allah. Ni, sahabat-sahabat dan pendamping-pendamping kita ini, sampaikan wa ma khalfahum. Akhirat kita pun kita jadi silau mata. Dihiaskan kepada kita. Benda yang Allah berikan tadi kan amaran disebut, ada nadhira, ada ancaman, ya, ada amaran. Itu pun kerana apa? Kerana kita dah tunduk dengan nafsu, ditambah pula dengan bisikan hasutan daripada member-member seperti ini, akhirat yang berupa ancaman neraka pun kita tak nampak bahayanya. Dah tak sampai menggerunkan jiwa kita. Dah tak sampai kita kata menegakkan, mendirikan bulu roma kita. Kita sikit pun tak rasa takut, sikit pun tak rasa gerun. Kita rasa tak apa, nanti nak mati sempat taubatlah aku ni, insya-Allah sempat taubat. Allah. Tuan-tuan, yang depan pun nampak indah hawa nafsunya. Dunia itu dengan segala kita kata kilauannya, perhiasan yang menipu pun kita biarkan itu menipu diri kita. Yang kemudiannya hidup akhirat pun ancaman-ancaman daripada Allah kita tidak berikan perhatian. Semua nampak okey je pada kita. Nampak tuan-tuan? Ya, qayyadna lahum qurana. Kami sediakan untuk mereka sahabat-sahabat, kawan-kawan yang seperti ini. Wa haqqa alaihimul qawlu. Maka akhirnya layaklah mereka itu mendapat hukuman daripada Allah fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Sama seperti bala yang telah Allah turunkan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka, sama ada umat-umat jin ataupun umat-umat manusia. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Bila kita pilih untuk tidak mahu mendengar keterangan daripada Allah dan Rasulnya, bila kita pilih untuk mengeraskan hati kita, membutakan mata kita, kita pilih untuk menyumbat telinga kita daripada peringatan-peringatan daripada Allah, maka Allah balas dengan apa? Allah kata, baiklah, yang aku cakap kau tak nak dengar, sekarang aku sediakan untuk kau tahu kawan-kawan, member-member, pembisik-pembisik yang akan mempengaruhi hidupmu itu. Siapa dia? Siapa tu Qurana? Siapa itu kawan-kawan, teman-teman yang dimaksudkan oleh Allah? Kat sini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Pendapat pertama mengatakan itulah syaitan-syaitan yang sepatutnya kita jadikan sebagai musuh, tapi kerana kita pilih untuk mengabaikan firman Allah dan ayat peringatan daripada Allah, syaitan itu yang akan rapat menjadi member kita. Itu jadi Qurana kita. Sebab itu bila syaitan dah jadi penghasut kita, pula jadi orang kepercayaan kita. Dia jadi penasihat yang kita percayai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kat dunia ini semua nampak indah tuan-tuan. Yang mana langgar perintah Allah pun cantik, mana yang puaskan nafsu kita itulah yang sedap, itulah yang kita buat. Akhirat, don't worry. Everything is okay, kata dia. Nah, akhirat pun dihiaskan pada kita. Hatta azab daripada Allah pun kita tak rasa bimbang. Tidak akan menjejas kita dalam sangkaan kita. Nampak tuan-tuan? Itu satu pendapat. Qurana, teman-teman, ialah syaitan. Tafsiran pendapat kedua mengatakan syaitan dan termasuk siapa pun. Sebab yang akan menghasut kita, menyebabkan kita terus lalai daripada mengingati Allah dan lalai daripada mendengar ayat-ayat Allah, bukan hanya daripada kalangan syaitan.
Sebab kadang-kadang ada manusia menjadi penghasut juga. Akan ada manusia menjadi sahabat yang hanya membawa kita jauh daripada Al-Quran, yang akan membawa kita sampai tidak mahu mengindahkan ayat-ayat Al-Quran, yang akan menyebabkan hasutan kawan-kawan seperti itulah yang membuat kita rasa tak perlulah nak pasang telinga. Kita pekatkan telinga pun tak apa. Paling-paling pun kalau orang buka Quran, kita setakat dengar begitu sajalah, tak payah masuk dalam hati kita, tak perlu kita fikirkan. Apatah lagi nak bersusah payah datang kelas dengar kuliah tentang ayat-ayat Allah diterangkan, dijelaskan kepada kita. Subhanallah. Kata Allah, dan ini asalnya kan diturunkan kepada orang Quraisy, kita katakan tadi kan, melalui si Utbah bin Rabi'ah tadi. Allah ingatkan, wahai Utbah, wahai orang-orang Quraisy, wahai hamba-hambaku yang pilih untuk tidak beriman, jaga-jaga. Aku turunkan ayat, ada cerita yang baik, indah, dengar. Tapi ada juga amaran, dengar. Kalau kamu tak nak dengar, kamu akan dengar kepada yang lain. Siapa dia? Inilah akan menjadi penghasut-penghasut kamu. Akhirnya kamu akan ditimpakan dengan azab seperti mana yang pernah diturunkan ke atas umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Innahum kanu khasirin. Mereka itu semua dah termasuk orang-orang yang rugi dah. Kalau kamu tak nak rugi seperti mana umat yang terdahulu, kalau kita baca ayat-ayat yang kita skip ya, ayat-ayat daripada ayat ke-12, ayat 13, ayat 14, 15 yang kita skip daripada ayat 5 yang pertama sampai ayat 25 sekarang ini ya. Kita akan lihat Allah ada sebut kisah tentang kaum Ad yang Allah utus kepada mereka Nabi Hud. Allah cerita juga tentang kaum Thamud yang Allah utus kepada mereka Nabi Saleh. Ini dua kaum yang telah Allah hancurkan kerana kejahatan mereka terhadap Nabi Hud dan juga Nabi Saleh. Hancur dengan gempa, dengan pekikan, dengan suara yang menyebabkan semuanya mati bergelimpangan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai kita menerima nasib dan akibat yang sama. Ya, pilih siapa suara kita nak dengar sekarang ni. Siapa suara kita nak dengar sekarang ini? Suara daripada wahyu Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke, ataupun suara yang akan Allah jadikan pula menjadi pendamping kita yang akan hanya membawa kelalaian dan juga kealpaan kepada kita. Nah, kita sambung dengan ayat terakhir untuk kuliah kali ini, ayat ke-26. Dalam ayat ini ada sebut perkataan Quran lagi sekali. Apa kata Allah? Wa qala alladhina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kufur, ingkar pada Allah, yang melawan Allah. Mereka mengatakan apa? La tasma'u li hadzal Quran. Kalian semua jangan dengar lagi pada Quran ini. Jangan dengar Quran ini lagi. Nampak tuan-tuan? Ini yang akan jadi pendamping kita. Ini akan jadi penghasut kita. Inilah suara-suara yang akan menasihati hati kita, menasihati jiwa kita, yang akan mempengaruhi perjalanan hidup kita. Akhirnya mengatakan apa? Kalian semua jangan dengar lagi Al-Quran ini kitab daripada Allah. Dah. There's no need for you at all to listen and to hear to this Quran. Nampak tuan-tuan? Puncanya apa? Puncanya kita sendiri yang pilih untuk tidak berikan perhatian kepada wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata Allah, wal ghaufihi, dan ganggulah Quran itu. Dan ini Allah turunkan sebagai apa? Sebagai respon kepada peristiwa Utbah bin Rabi'ah mewakili orang-orang Quraisy berhadapan dengan Nabi kan sallallahu alaihi wasallam buat tawaran, sampaikan kemudiannya si Utbah bin Rabi'ah kasih nasihat kepada orang, kita kacau aja. Kita kacau aja. Inilah Allah kata. Ini yang berlakulah. Nampak tuan-tuan kaitannya dengan kisah tadi? Allah turunkan ayat, Allah ceritakan. Ni mereka yang berlaku kufur, yang ingkar, memang degil, melawan, mereka kata apa? Dah, jangan dengar lagi Quran ini. Sebaliknya kalau si Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, membacakan apapun ayat dia kata daripada Tuhan, wal ghaufi, kamu ganggulah bacaannya itu. Dengan buat apa? Kita baca riwayatnya. Ada yang sarankan kita tepuk tangan kuat-kuat. Ada yang kata kita baca syair. Dia mula nak buka mulut cakap pasal Quran, daripada orang dengar Quran dia, kita baca syair kuat-kuat, kacau dia. Ada yang kata kita jerit-jerit dia depan dia. Buat apa saja suara untuk ganggu bacaan Quran yang dia nak sampaikan kepada orang-orang yang dia target ataupun sasarkan untuk dakwahnya tadi. Malah ada salah satu riwayat disebut oleh sebahagian ahli tafsir mengatakan, orang Quraisy sampai apa? Sampai tugaskan tok selampit mereka. Tahu tok selampit tak? Dalam budaya masyarakat lama kita, sebelum ada TV, radio ni semua, ya kan?
Orang-orang kita dulu di kampung-kampung, bila nak hiburan, ada seorang yang dinamakan sebagai Tok Selampit. Kerjanya duduk, orang kampung datang dengar, yang muda, yang tua, dia cerita macam-macam cerita. Cerita 1001 malam lah, cerita sultan lah, cerita gundik lah, cerita pahlawan, cerita apa pun. Pasal itulah kita kata wadah ataupun cara orang-orang dulu untuk dapatkan hiburan. Belum ada lagi bangsawan waktu tu mungkin ya, belum ada lagi kita kata pementasan, belum ada lagi, ataupun sebahagian kampung tak ada kemudahan untuk buat pementasan, dia ada tukang tok selampit dia. Jadi menurut satu riwayat, orang-orang Quraisy sampai lantik ada tok selampit. Kerjanya apa? Mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi di Mekah, kalau mula nak buka cerita, tok selampit duduk sebelah dia. Buka cerita lain. Ya. Dan cerita dulu yang dibuka ialah cerita-cerita kita kata yang paling masyhur di kalangan orang Arab yang suka mereka dengar, yang selalu menghayalkan mereka. Ya, cerita apa? Cerita dongeng-dongeng kerajaan Parsi. Ya. Kita kata apa ni, empire kuasa yang besar pada waktu itu kan ada empire Rom dan juga ada empire Parsi. Empire Parsi itu penuh dengan cerita. Cerita dongeng macam-macam, kadang-kadang yang kita kalau dengar tu, kalau kata orang Jawa lah, sampai ngawar mulut kita. Dia cerita penglipur lara, cerita legenda, cerita, kalau kita orang Melayu cerita alam kayangan, dia cerita dewa-dewa, alam langit tujuh dan sebagainya, ya kan? Cerita tu kan menghayalkan. Jadi ada orang tertentu ditugaskan, memang orang terkenal sebagai tukang cerita. Istilah kita Tok Selampit, ditugaskan untuk ganggu cerita Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut oleh Allah, mereka saling mengingatkan, perintahkan. Jangan dengar Quran. Kacau Quran itu kalau hendak disampaikan oleh si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum taghlibun, mudah-mudahan kamu semua menang. Maknanya apa? Kita nak fight sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tawarkan macam-macam, dia tak nak terima kan? Tak nak berhentikan. Cara kita nak lawan dia, and we will win. Cara macam mana? Inilah buat benda ni. Kacau Quran dia. Sebab itu tuan-tuan puan sekalian, ini penyakit. Penyakit. Tidak senang melihat orang mendengar ayat Allah. Saya ulang lagi sekali. Ini penyakit. Penyakit ni apa? Penyakit hati tak senang melihat Quran didengar orang. Cerita asalnya siapa buat tu? Orang-orang musyrikin Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, macam-macam lagi. Ini orang-orang yang ganggu Quran dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu cerita asal. Sampai ayat ni diturunkan, agak-agaklah, saya tanya, ini satu persoalan. Agak-agaklah dalam hidup kita lepas 15 kurun sampai sekarang, di kalangan kita, ada tak orang-orang yang perangainya lebih kurang macam ni? Ada tak? Darah sendiri tak senang bila ayat Quran dibacakan. Bila dengar Qurannya lari. Padahal kalau tanya Islam ke tidak, kau ni Islam. Bila dengar Qurannya pasang telinga lain. Bila dengar Qurannya tak nak dengar langsung, ya kan? Kemudian tak senang pula kalau orang lain dengar Quran. Tak senang pula kalau Quran itu disampaikan kepada masyarakat. Bingung dia. Ya, macam Utbah bin Rabi'ah cerita minggu lepas ya. Bila Nabi dah sampaikan ini ayat daripada Allah, respon kepada apa yang kamu tawarkan. Dengar. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Yang kita bacakan sampai ayat hari ini, ayat ke-5, ke-6, ayat 20 lebih. Bingung dia. Cannot make sense. Pasal apa? Pasal hati dah tertutup. Telinga memang dah sumbat. Kena pula benda macam ni. Bahasa Arab, memang bahasa dia. Patutnya boleh faham. Tapi refuse to understand. Refuse to listen. Bingung dia. Dia tak senang dengan Quran. Dia tak senang Quran itu didengarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik pada orang yang lain semua, pemimpin, member-member dia saling hasut menghasut. Kata Allah ada Quranak tadi kan, ada member saling hasut menghasutlah. Kita punya warisan kita di Mekah sembah beras semua dah bagus, ya kan? Tak payah dengar Muhammad cakap. Nampak tu? Bila tak nak dengar kata-kata Allah, member-member ni akan saling hasut menghasut dan terus menyebabkan kita lalai daripada kebenaran. Tuan-tuan, begitu kehidupan kita kan. Jaga-jaga tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada penyakit-penyakit ini kita lihat kadang-kadang boleh berlaku pada diri kita. Kita tak senang dengan ayat Allah. Kita tak senang orang lain dengar ayat Allah. Kita tak senang ayat Quran disampaikan. Kita tak senang Quran dibicarakan. Kita tak senang Quran diajarkan.
Kita lari daripada Quran. Tuan-tuan, ingat Allah kata, akhirnya suara siapa, suara mana, suara apa yang akan terus masuk dalam telinga kita, yang akan memenuhi akal fikiran kita, yang akan mempengaruhi hati kita, yang akan mencorakkan kehidupan kita, yang akan akhirnya menentukan kita balik kepada Allah, boleh selamat ke daripada azab dan siksanya. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, begitulah indahnya Al-Quran, diturunkan daripada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Namun Al-Quran juga ada bahagian amaran dan ancaman. Dengarlah itu semua. Ya, janganlah angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ayat-ayat yang kita baca dalam surah Fussilat ini sebagai peringatan yang bermanfaat kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kita. Allah ingin kita mendapatkan keselamatan. Allah berikan suara-suara yang mendatangkan ketenangan. Rugi kita kalau suara ketenangan daripada Tuhan kita tolak tepi. Suara yang mengabaikan kepentingan hidup dunia akhirat kita, itulah suara yang kita terima sebagai sahabat baik yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah lindungi kita, Allah panjangkan umur kita. Insya-Allah minggu hadapan kita jumpa lagi, ya, dengan sambungan ayat-ayat yang lain yang ada mengandungi kalimat Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan pilih kita nak dengar yang macam mana, ya, dalam menerima ayat Allah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pekakkan telinga yang namanya pseudo listening, fake listening, ya. Disampaikan pun langsung kita tak masuk dalam kepala ataupun hati kita. Ataupun jangan pula selective listening. Kita cuma nak dengar benda yang sedap aja, benda yang baik aja, benda yang selera dengan kita aja. Bab kahwin kita nak dengar, bab amaran tentang neraka kita tak nak dengar. Bab yang boleh makan, boleh minum semua kita nak dengar. Bab mana yang tak boleh kita tak suka dengar. Jangan. Selective listening macam gitu tidak boleh menjadi sikap orang beriman. Tetapi yang perlu kepada kita ialah dengan penuh keimanan, penuh ketaatan, be critical in our listening. Kita kata tadi, critical listening and evaluative listening. Kita buat penilaian, kita tapis, kita fikirkan. Jangan terus telan bulat-bulat orang baca apa pada kita, orang terangkan apa. Lebih-lebih lagi sekarang ini bahayanya. Kita banyak terima maklumat malah tentang agama. Kita belajar kat mana? Daripada social media dan internet kita. Orang kasih WhatsApp punya message, orang forward terus kita terima. Inilah agama, amalan inilah yang patut. Kadang-kadang amalan tu amalan yang tak ada asas, kadang-kadang kepercayaan yang tertentu yang melanggar hukum Allah, ya, yang kita baca kat dalam Facebook kita, dalam internet kita, itu yang kita suka pilih. Ini bagus, ini cantik, ini pelik, ya. Yang pelik itulah yang kita pilih. Mana yang dah terang-terang ustaz cakap berpuluh tahun, alah dah biasalah, tak ada benda special tak nak dengar kita. Ini selective listening yang akan bawa masalah dalam kehidupan kita beragama sebagai hamba Allah, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Sekian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya sayangi anda sekalian kerana Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.